Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nazira binti Razlan dari jurusan Diploma Engineering Mekatronik daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Video ini mengenai projek akhir saya iaitu Sistem Pengairan dan Baja Automatik melalui IoT. Berikut ialah ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Zulfikri bin Muhammad Sobri. Maksudul Firdaus bin Muhammad Izzat. Nama saya Rabina Aliki Suresh. Antara masalah yang dapat dikemukakan daripada pengairan dan pembajaan ialah kos penggunaan air yang tinggi dan pembaziran dalam melakukan pembajaan. Seterusnya, masalah pada pekerja iaitu memerlukan tenaga kerja yang banyak dan kos pengeluaran untuk membayar pekerja. Oleh itu, tujuan kami mencipta sistem ini ialah untuk memudahkan peladang dalam menguruskan aktiviti pengairan dan pembajaan, justru dapat mengurangkan pembayaran penggunaan air dan menjimatkan kos untuk membayar pekerja. Masalah ialah kos penggunaan air yang tinggi, penyiraman yang terlalu banyak iaitu penyiraman yang tidak settle dan mengambil masa yang lama untuk melakukan pembajaan. Objektif ialah untuk mencari langkah bagi memudahkan pekebun untuk melakukan penyiraman dan pembajaan secara singkat untuk singkatkan masa. Metodologi ini adalah block diagram yang dihasilkan daripada pengesalan bapa tanah akan menghantarnya kepada Arduino dan Arduino akan menghantarnya ke IoT iaitu telefon pintar, dan telefon pintar ini dia akan menghantar signal sama ada kita nak jalankan pam air ataupun tidak. Ini adalah gambar rajah skematik yang dilukis di dalam aplikasi Freezing, dan ini adalah carta alih sistem yang telah kami hasilkan sebelum membuat atau cara program yang dibuatkan kepada Arduino. Terdapat dua tata cara programming yang saya lakukan. Yang pertama ialah coding untuk Wi-Fi ESP8266 dan seterusnya ialah Arduino Mega 2560. Berikut ialah video di mana saya menyambungkan asas programming kepada penyambungan elektronik. Okey, dalam projek akhir ini saya membuat kod programming. Saya gunakan Arduino Mega 2560. Ini ialah Arduino Mega dia. Seterusnya saya gunakan Wi-Fi ESP8266. Ini untuk penyambungan ke internet ke telefon bimbit. Macam mana dia nak connect dekat phone? So kita kena download TCP Telnet Terminal dekat App Store ataupun Web Store. Ni akan connect dekat kita punya Wi-Fi. Nanti kita bolehlah run program ni. Gunakan 5V DC motor untuk kedua-dua water pump air. Satu lagi untuk racun serangga. Ini ialah pengesalan bapa tanah. Kita akan cucuk dekat tanah tu dan kita akan mengesan bahawa tanah itu ada lembap ataupun kering, dan kita akan memberikan feedback lah bila menggunakan sensor ini. Ini adalah switch manual. Macam dekat dalam ladang tak ada rangkaian internet atau apa-apa, so kita boleh tekan switch ni untuk kaedah manual lah. Ini adalah backup plan untuk orang yang tak ada internet dekat dalam ladang. Seterusnya ialah real time clock. Kita orang akan guna untuk racun serangga. Kenapa kita gunakan real time clock? Sebab kita nak set masa tarikh bulan berapa. So real time clock ni dia ialah accurate time. So dia akan execute ikut masa yang kita dah tetapkan. Kita orang akan set masa untuk racun tersebut dilakukan. Coding semua dah sukses. Kita orang gunakan application Blink. Kat Blink tu nanti kita orang boleh kawal kelembapan tanah. Kalau tanah tu kering, nanti kita orang boleh tambah kelembapan tu. Kalau tanah tu dah cukup lembap, okey, kita orang akan stop penggunaan air. Jadi saya lampirkan slide untuk prototype atau model. Okey, untuk bahagian saya ialah bahagian pengairan. Saya akan ceritakan lebih terperinci yang komponen yang saya gunakan. Okey, saya menggunakan komponen iaitu motor yang berkuasa 16 watt yang akan mengepam air, dan air akan dihantar dengan menggunakan saluran tube yang berdiameter 12 mm sebelum ia disalurkan ke jarum penitis yang berdiameter 1 mm.
Okey, jarum penitis akan dicucuk di setiap pokok cili. Okey. Cara ataupun teknik menyembur racun serangga pada tanaman. Mula-mula kita pastikan bahangan aktif yang digunakan adalah sesuai bagi jenis perosak yang kita hadapi di tanaman kita. Terdapat dua jenis bahan aktif iaitu secara bersentuhan dan juga bersistematik. Jenis sentuhan menyebabkan serangga perosak mati jika bahan aktif tersebut kena pada mana-mana bahagian serangga tersebut. Racun sistematik pula bertindak dengan serapan pada pokok. Apabila serangan hisap pokok-pokok tersebut, serangga perosak akan mati. Waktu semburan penting untuk menyembur racun serangga pada tanaman. Waktu yang paling sesuai adalah awal pagi ataupun lewat pagi. Kita juga sentiasa merekodkan tarikh, masa, jenis racun operator yang melakukan semburan, tujuan semburan bagi rujukan masa kita tersendiri. Pertama sekali, racun serangga, khususnya untuk serangga tertentu sahaja. Ianya disilap oleh akar, daun atau bahagian tertentu dan ditranslokasikan ke bahagian-bahagian tertentu tumbuhan. Serangga akan mati apabila mengemalkan tumbuhan tersebut. Seterusnya, racun rumpai. Racun rumpainya akan mengawal rumpai. Ianya berkesan terhadap biji benih rumpai sebelum ia bercambah. Racun kulat. Racun kulatnya akan membulung kunat, patogen dan racun bakteria. Racun rodent. Racun rodentnya merupakan racun yang digunakan untuk membunuh tikus. Sebaik saja ditelan akan bertindak dengan asid perut dan membebaskan gas fosfin yang beracun. Ianya bersifat anti-kolagen iaitu menghalang pembekuan darah. Dan seterusnya ialah racun siput yang dikenali sebagai moluska. Racun siput ni akan membunuh siput yang bersentuhan dengan tanaman. Tadi saya akan demo tentang sistem pengairan dan pembajaan racun serangga melalui IoT. Dalam projek kami menggunakan 4 buah pokok cili. Terdapat 2 pam iaitu air dan baja dan racun serangga. Ini ialah saluran untuk air dan baja. Dan ini pula ialah saluran untuk racun serangga. Dalam sistem pengairan, pembajaan dan racun serangga melalui IoT ini, kami menggunakan 2 kaedah. Yang pertama ialah secara manual dengan menekan push button ataupun melalui aplikasi Blink. Barang-barang yang kami gunakan dalam projek ini ialah, yang pertama ialah dripper. Yang kedua ialah soil moisture sensor. Yang ketiga ialah RTC ataupun real time clock. Seterusnya ialah Arduino Mega, LCD, Wi-Fi ESP8266 dan juga relay. Kami menggunakan pam air untuk menyalurkan kepada air dan baja dan juga racun serangga. Kesemua pengesan lembapan tanah yang dicucuk di setiap pokok akan menunjukkan status kelembapan tanahnya di aplikasi Blink ini. Okey, dekat sini kita dapat lihat status kelembapan tanah untuk pokok 1 hingga pokok 4. Baiklah, saya telah set masa 120 second untuk pam air berfungsi. Saya akan on dan kita lihat apa yang terjadi kepada dripper dekat semua tanah. Kita dapat lihat pokok 1 mengeluarkan air, pokok 2 mengeluarkan air. Semua pokok ini, keempat pokok ini akan disalurkan air selama 120 saat. Seterusnya untuk racun serangga, saya akan menggunakan pam air untuk sedut racun serangga yang ada di dalam tong ini. Baiklah, untuk racun serangga, saya akan set masa untuk racun serangga itu disalurkan dan pukul berapa dia akan on. Baiklah, saya akan set masa hari ini, hari Isnin, dan sekarang pukul 5.24 dan saya akan set masa pukul 5.25. PM.
Okey, kejap lagi saya akan on. Okey, bila saya tekan on, kita dapat lihat racun serangga berfungsi daripada bawah naik ke saluran yang pertama, tingkat pertama, dan seterusnya tingkat yang kedua. Dia akan kena kepada daun, batang pokok dan atas dia pula kena pada daun. Dia akan tersebar dekat seluruh daun. Kita dapat lihat. Sistem ini dapat membantu peladang untuk menjimatkan masa mereka dan menjimatkan kos, dan seterusnya dapat membantu menghasilkan banyak produk. Baiklah, itu sahaja untuk sistem pengairan dan baja dan juga racun serangga melalui IoT. Sekian, terima kasih.